Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang ke-20, subtopik yang ke-20 yang seterusnya, membahaskan pula berkaitan dengan hukum-hukum yang bersangkut paut ketika seseorang itu haid. Maka Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu ta'ala meletakkan bab Al-Ahkamul Muta'alliqatu Bil Haidi. Hukum-hukum sifat yang bersangkut paut, ia hukum-hukum dengan haid. Bersangkut paut dengan haid. Ini hukum-hukum apabila seseorang itu haid, apakah hukum yang berkait dengan dia. Maka kata Syekh kita ni, qala dzakara Jalaluddin As-Suyuti. Telah berkatalah oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Fil Ashbah wan Nadhairi, dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair merupakan salah satu kitab qawaid fiqh yang besar. Qawaid al-fiqhiyah yang besar. Al-ahkama maf'ulun bih dzakara, telah menyebut Imam Suyuti akan hukum-hukum sifat al-muta'alliqata yang bersangkut paut ia hukum-hukum tu bil haidi, dengan haid. Dengan apa? Dengan haid. Faqala, maka berkatalah ia Imam Suyuti. Hak ni dalam Risalatul Mahid pun ada ni. Rupanya daripada asal pandangan ataupun perkataan Imam As-Suyuti. Yang mana Risalatul Mahid dulu dia kata hak tu disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Mungkin Syekh Jamal tu dia nukil sinilah. Dia kata ya ta'allaqu bihi ay bil haid. Berkaitlah dengan dia dengan haid itu fa'il. 20 tamyiz hukman, nisbah hukum. 20 hukum berkait dengan haid. 12 haramun. 12 daripadanya tu haram. Mana haram lah. 9 alaiha, yang mana 12 yang haram tu pula, 9 yang haram tu atas perempuan yang haid. Apa 9 tu? As-salatu. Semayang haram. Sama ada sunat ataupun fardu. Kalau dia nak qada semayang, khilaf. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Dia kata haram Ibnu Hajar dan tidak sah kalau dia qada. Yang kata makruh Al-Imam Ar-Ramli. Dan beliau kata kalau dia makruh, kalau dia qada juga sah tapi sebagai semayang sunat mutlak dan tidak ada pahala. Syekh Khatib Syirvini pula kata tidak sah. Kerana apa? Kerana al-aslu fil ibadati idza lam tutlab adamus sihhah. Ibadat asalnya pada ibadat apabila tidak dituntut maka tidak sah untuk buat. Okay. Ataf wa sujudut tilawati wasyukri, dan sujud tilawah, ataf pada tilawah dan sujud syukur. Kerana apa tak boleh? Kerana dia fi makna salah, berada pada makna sembahyang. Berada pada makna sembahyang, maka dia pun macam sembahyang. Bila macam sembahyang, maka dia pun tidak boleh. Maka dia pun tidak boleh untuk buat ketika dia haid. Wa tawafu, dan tawaf, sama ada sunat ataupun fardu. Kerana apa? At-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf itu berada pada tempat sembahyang, berada pada kedudukan sembahyang. Was-saumu ataf, dan juga puasa, sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Tak boleh juga. Wal-i'tikafu, dan juga haram untuk perempuan tersebut i'tikaf, duduk diam dalam masjid. Tak boleh.
melainkan mutahayyirah. Mutahayyirah mutahayyirah yang ihtiyat tu lah. Mutahayyirah yang ihtiyat, dia haram masuk masjid kecuali ibadat yang memang dia boleh untuk masuk masjid. Antaranya i'tikaf. Perempuan yang mutahayyirah boleh i'tikaf dalam masjid. Kerana apa? Kerana ada hajat al-lubthu fil masjid ketika itu. Adapun semata-mata al-lubthu fil masjid, duduk tetap dalam masjid tanpa ni i'tikaf, tanpa ada keperluan apa-apa, maka itu haramlah. Wa dukhulul masjid, dan masuk masjid, in khafat talwithahu, apabila takutlah oleh perempuan itu akan mengotori masjid. Dia masuk, dia tetap dia masuk lalu ni, dukhul masjid yang mana qai in khafat talwithahu ni mana murur, lalu bukan al-lubthu. Al-lubthu haram lah. Adapun kalau dia tidak takut untuk menajiskan masjid, hukumnya makruh. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca akan Al-Quran, hukumnya haram. Yakni membaca Al-Quran bi qasdil Quran, dengan qasad Quran, atau bi qasdil Quran wa bi ghairiha, dengan qasad Quran dan selain Quran, haram juga. Dan dengan syarat-syarat dia lah, dengan berlafaz, didengar dengan telinga yang mu'tadil. Dia bukannya dengan angin, bahkan dengan berlafaz, suara. Haram lah. Tu boleh tengok Izalatul Iltibas, kita sudah bahas. Wa massuhu wa massul Quran, dan menyentuh Quran, menyentuh kulit, apa-apa yang berkaitan dengan mushaf, haram. Rihal, kita letak Quran atas dia haram pegang rihal. Begitu. Wa kitabatuhu, wa kitabatul Quran, dan menulis akan Quran ala wajhin, atas satu pandangan lah, atau tulis Quran pun tak boleh. Wazada Syirazi, telah menambahlah oleh Imam Syirazi fil Muhadzabi, dalam kitab Muhadzab, at-taharata maf'ul bih, akan taharah, yakni bersuci ketika seorang perempuan tu haid, hukum dia haram. Bersuci dengan niat wudu, bersuci dengan niat mandi wajib, haram, kecuali ghuslul aghsalul haji, mandi haji, mandi sunat, apa. Wazadal Mahamiliyu, telah menambahlah oleh Imam Mahamili, ataf maf'ul bih, hudural muhtadari, hadir kepada orang yang sedang nazar. Hadir kepada orang yang sedang nazar. Okey, hadir kepada orang yang sedang nazar. Kata Imam Mahamili haram juga, tapi pandangan mu'tamad tidak haram. Pandangan mu'tamad tidak haram. Wa thalathatun, okey, itu 9 yang haram atas isteri. Wa thalathatun, baki lagi 3 daripada 12 tu haram ke atas al-zawji, atas suami. Apa dia? Al-wat'u, bersetubuh. Jelas lah. Wat-talaqu, dan talaq. Kecuali 7 gambaran talaq yang akan disebutkan dalam kitab Izalatul Iltibas. Tengok situlah. Wa ma bainas surrati war rukbati 'alal asahi, dan barang, yakni menyentuh barang, yakni anggota yang antara pusat dan lutut, atas pandangan asah. Atas pandangan kedua, jima' saja haram, sentuh tak haram. Kalau sentuh dalam keadaan berlapis ada kain, itu tidak ada khilaf, hukum dia harus. Pandangan ketiga, ikut dia warak ke tidak. Kalau warak dengan makna kalau sentuh tanpa berlapis, dia tidak menjerumuskan dia ke arah bersetubuh, maka hukum dia harus. Kalau ke arah bersetubuh, dia tidak warak, maka hukum dia haram sentuh. Itu pandangan ketiga. Pandangan mu'tamad, tak boleh sentuh lah, sama ada warak ataupun tidak warak, sama ada boleh menjaga diri ataupun tidak. Wa thamaniyatun ghairu haramin, dan 8 lagi. Daripada 20 tu, 12 tu yang haram. 9 atas isteri, 3 atas suami. Yang 8 lagi tidak haram. Tidak haram makna berlakunya haid ketika itu, bila berlaku 8 benda ni, tak haram lah, tak membabitkan haram. Apa dia? Al-bulughu, jadi balik. Balik bukan haram pun. Bila seorang perempuan pertama kali datang darah, maka dia balik dengan darah tersebut, contoh 10 tahun. Maka dia balik tu tak haram lah. Tak haram lah. Wal-ightisalu, dan juga mandi. Yakni mandi ni, kita boleh kata mandi ni boleh ihtimal ni. Mandi apa yang tidak haram ni. Kalau kita kata al-ightisalul ightisal dengan makna mandi sunat, memang tidak haram lah. Kalau kita kata ightisal dengan makna kalau dia lepas suci, kering, dia nak mandi, boleh, tak ada masalah. Itu mandi untuk mengangkat hadas. Yang tak bolehnya mandi untuk mengangkat hadas ketika dia haid. Wal iddatu, dan iddah, iaitu apa dia? Seorang perempuan yang ditolak ketika suci, kemudian datang haid, dikira satu kali iddah. Tu tidak ada kaitan dengan haram. Wal istibra', dan juga istibra' bagi hamba. Wa bara'atur rahimi, dan juga bara'atur rahim, kosong rahim. Biasa kait dengan hamba lah. Yang mana seorang penghulu beli hamba.
sebelum dia boleh bersetubuh dengan dia kena sekali haid dulu. Untuk istibra' dan bara'atul rahim. Untuk dia panggil apa? Membuang kesan-kesan baki-baki air mani daripada tuan yang lama. Wa qabulu qawliha, dan menerimalah perkataannya, perkataan perempuan fihi ai fil haid, pada haid. Yang ni apa? Kalau perempuan tu mengaku dia tu haid, kita kena benarkan perkataan dia. Tapi ada kaidah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dia ada detailkan masalah ni, dan dalam kitab Ta'liq Risalatul Mahid kita sudah jelaskan juga. Kita letakkan ta'liq ni. Dalam kitab Majmu' sebut, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia kata apa? Far'un, law arada az-zawja aw as-sayyid al-wat'ah, jikalau suami ataupun penghulu nak bersetubuh. Faqalat, kemudian dia berkata, ana haidun, aku ni haid. Maka fa illam yumkin sidquha lam yaltafit ilaiha wa jazal wat'u. Jikalau tidak mungkinlah apa yang dikata itu betul. Kalau tak mungkin apa yang dikata itu betul, maka tidak diambil kira apa yang disebut tu, dan bahkan harus untuk wati. Okey, mana ada qaid lah yang kata qabul tu pun. Tapi wa in amkana sidquha, apabila berkemungkinan betul apa yang dicakap tu, walam yattahimha bil kadhib, dan tidak dituhmahkan orang perempuan tersebut sebagai penipu, maka harumal wat'u, iaitu haram wati, mana kita terima perkataan perempuan tersebut. Tapi wa in amkana sidqa, tetapi wa in amkana sidqu, jikalau mungkinlah oleh benar dia, benar perkataan tu, tapi walakin kadzabaha, tetapi suami mendustakan dia, kata bohong lah. Maka faqal al-Qadhi Husain fi ta'liqihi, Qadhi Husain dia kata dalam kitab ta'liqnya, dan wa fatawihi, dan fatwanya, wa sahibut tatimah, dan pengarang kitab tatimah kata yahillul wat'u, halal oleh setubuh. Kerana apa? Li'annaha, kerana bahawasanya isteri tadi rubbama, kadang-kadang anadathu, bermusuh ia isteri akan suaminya, wa mana'at haqqahu, dan mencegah oleh isteri akan hak suami. Wali annal asla adamut tahrim, dan asalnya tidak haram. Habis. Jadi ada 3 lah. Seorang suami kalau nak setubuh, dia mengaku kata aku haid. Lepas tu, kalau tidak mungkin benarnya perkataan dia, lam yumkin sidquha, ataupun tidak mungkin benar perkataan tu. Contohlah tak mungkin benar tu adalah perasaan suami macam mana ke, dia asyik bohong sokmo ke, maka dia tu tak boleh, harus untuk wati, tak boleh terimalah perkataan isteri tu. Tapi kalau ada kemungkinan dia betul dan tidak ditohmahkan sebagai orang tersebut ataupun isteri tersebut sebagai pendusta, maka haram wati, diterima perkataan dia. Tetapi kalau ada kemungkinan betul tetapi ditohmah sebagai orang yang bohong isteri tadi, maka haram juga, maka halal juga suami tadi bersetubuh atas pandangan Qadhi Husain dalam ta'liqnya dan fatwanya dan pengarang kitab At-Tatimah. Habis Ustaz. Wa suqutus salati, dan gugur sembahyang. Bila dia haid tak sembahyang, dosa tak? Tak dosa, tak haram lah. Wa tawaful wida'i, atau pada solah. Ai wa suqutu tawafil wida', dan juga gugur tawaf wida'. Tawaf wada'. Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Sebelum kita berpindah ke tempat lain selain Mekah, pergi Madinah ke, pergi balik Umrah ke. Maka bila seorang perempuan tu selesai tawaf umrah apa semua tu, tiba-tiba nak balik pada Mekah dah. Mana nak keluar daripada Mekah, nak pergi Madinah ke ataupun nak balik Malaysia ke, dia kena buat tawaf wida', tiba-tiba haid, maka tidak perlu buat tawaf wida', terus saja balik. Wa sata'arradu, ta'arrada yata'arradu, wa sanata'arradu, dan akan kami bentangkan li hadhil ahkami, pada hukum-hukum ini, wa ghairiha wa ghairi hadhil ahkam, dan selain daripada hukum-hukum ini yang tak sebut tapi kami sebut, mimma lahu, daripada barang yang lahu baginya alaqatun. Lahu baginya payah kot lahu ni. Kalau lahas nah, mimma lahu lahu alima, gitu. Mimma daripada barang yang lahu baginya, bagi barang tu alaqatun. Alaqatun mubtada muakhar, lahu jar majrur ta'alluq syabtu mahzuf khabar muqaddam. Yang ada kaitan bil haidi, dengan haid, bi syai'in, dengan sesuatu yang lain. Tu minat tafsiri, daripada perinciannya. Maka fanaqulu, berkatalah oleh kami, hukmut taharati bi niyyati raf'il hadathi. Jadi subtopik seterusnya ni dia akan bahaskan secara detail setiap benda yang haram yang disebutkan oleh Al-Imamu As-Suyuti, dan apa yang tak disebutkan tapi ada kaitan dengan hukum haid. Hukmut taharati
biniyati raf'il hadath. Hukum bersuci dengan niat mengangkat hadas. Boleh tak ketika haid? Hukum dia haram. Ini dia bahas lah. Ada tak khilaf dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai situ saja. Kita pun nak kelas dah. Ustaz Mizi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah salah silap daripada kita sendiri mohon ditegur. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang buruk pada kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.